Jadi hak susul kita ni ambil daripada Quran. Buat kita sifat 20 ni alim ulama. Sifat 20 ni ada tak zaman Nabi? Tak ada lah susun sifat 20 ni. Tapi sifat-sifat ni ada dalam zaman Nabi? Ada lah. Tak ada kena. Tuhan tu lah juga. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله واحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Sampai tu mana? Buku siap apa mak? Lah sampai tu dah. Masuk bahasa sifat kidam. Buka muka surat 10 bawah sekali. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'na bi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Bahasan sifat kidam wajib juga dengan jalan syarak di atas kita i'tiqadkan sedianya ta'ala. Sampai situ. Qala musannif rahimahullah. Bahasan sifat kidam, satu lagi sifat yang wajib kita pegang dalam hati kita, bahawa sifat ni ada pada Allah. Nama dia sifat apa? Sifat kidam. Apa makna kidam? Yakni sedia. Apa makna sedia? Tak ada mula. Tu dia tu. Maka tak ada mula itulah sifat yang ada pada Allah. Dia panggil sebagai sifat salbiyah. Pasal apa dia panggil sifat salbiyah? Ulama buat beri mudah kita mengaji. Mengaji tak mana dah? Mengaji sifat salbiyah. Menata apa sifat salbiyah? Ada 5 butir: kidam, baqa, mukhalafah, qiyamuhu ta'ala, wahdaniyah. 5 butir tu. 5 tu sifat salbiyah yang ada pada Allah. Apa makna salbiyah? Sifat yang ternafikan, sifat yang tak layak. Sifat yang layak pada Allah adalah kidam, sedia. Yang tak layak pada Allah bermula, kerana bermula itu lemah macam kita ni. Yang layak pada Allah adalah berdiri dengan sendiri, tak layak berdiri dengan yang lain. Yang layak pada Allah adalah wadaniyah, esa, tak layak berbilang-bilang. Itu dia panggil sifat salbiyah. Jadi mudah faham tak? Ngaji tak mana dah sifat salbiyah. Apa butir sifat salbiyah? Ada 5 butir. Hak nombor 1 apa dia? Sifat kidam. Ngaji macam tu. Tengok. Bahasa sifat kidam wajib juga. Wajib mana? Wajib syarak. Apa makna wajib syarak? Ma yusabu ala fa'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Barang yang Tuhan janji pahala atas yang buat, dapat dosa jika tinggal. Tu makna dia tu. Tu wajib syarak. Hak wajib ada pada Allah tu wajib akal. Mana akal kita tak terima sekali-kali kata tak ada sifat kidam tu. Wajib di akal kata ada. Maka mengaji sifat ni adalah wajib syarak. Jadi menadah kita mengaji bahah
cari dalil bukti bahawa Allah Ta'ala ada sifat kidam tu, jadi satu hukum lagi dia panggil hukum wajib syarak, macam kita wajib sembahyang tu. Tu dia panggil wajib syarak. Tengok, wajib juga dengan jalan syarak, iaitu jalan hukum Tuhan di atas kita. Kita tu siapa dia? Mukallaf. Siapa dia mukallaf? Manusia dan jin, kafir ataupun Islam. Apa lagi? Yang ada dengar telinga, buti mata nampak, yang mari darah bulan orang betina, yang orang jatah tubik imani, yang dia sampai dakwah Islam macam kita ni. Dia ada akal, maka ketika tu Allah letak hukum di atas dia. Nak tak boleh kata apa. Bukan boleh kira cara dengan Tuhan. Dia cukup syarat, dia berhukum dia. Kalau waktu mau jadi mukallaf tu, hak benar wajib membuat dapat pahala. Mau tinggal dosa. Benar haram kena larang tinggal, membuat dosa. Mau tinggal dapat pahala. Macam tu ya Tuhan. Nampak lagi. Jadi hadut jadi kita ini ni, dia tak reti hak ni ya. Bila ustaz tok guru tolong royak beri, buat gini berdosa. Ustaz dok pandai-pandai hukum di mana? Bukan ustaz hukum, Tuhan buat hukum siap macam tu. Ustaz tolong royak beri. Nampak lagi. Kenapa faham molek? Jadi kalau mu tak mengaji sifat Allah Ta'ala, tak ambil tahu nakkan sifat-sifat yang ada pada Allah, maka mu berdosa lah. Ustaz tolong royak. Bila berdosa masuk neraka lah. Bukan ustaz tu hukum, jadi jalan tengah royak. Tengok. Wajib juga dengan jalan syarak di atas kita mukallaf ni. I'tiqadkan. Apa i'tiqad? Pegang putus dalam hati. Beriman secara jazam, tidak syak, tidak waham, tidak dengan sengkaan-sengkaan, secara putus, bahawasanya apa dia? Sedianya Allah Ta'ala, maknanya Tuhan ni ada sifat tak ada mula, dengan makna bukan ia dahulunya tak ada, kemudian ada ia. Jadi sedia tu bukan jenis macam kita ni. Lawan bagi sedia, macam kita baharu. Baharu apa dia? Mulanya tak ada, lepas tu ada. Lepas ada ni pula tak ada. Tuhan ni dia ada satu sifat, tak ada. Dia tidak dimulai dengan tak ada dulu baru ada. Kita tak ada dulu baru ada. Jadi kita berhubung dengan tak ada. Jadi tak ada tu dia panggil sebagai baharu. Tuhan tidak ada tak ada tu, dia panggil sebagai sifat sedia, yakni kidam. Benda tu dia panggil sifat salbiyah. Tengok. Maka tak begitu, hanya ia sedia kalanya ada. Tuhan bukan jenis macam tu, jenis tak ada dulu baru ada. Kita tak ada dulu baru ada. Malaysia ni bukan ada dulu baru ada ya. Langit bumi ni dulu tak ada baru ada. Allahul lazi khalaqas samawati wal ard. Allah lah yang telah menciptakan akan langit dan bumi. Jadi sebelum tu langit tak ada lah, bumi tak ada lah. Jadi kenapa? Karena bumi sifat dia baharu, berhubung dengan tak ada. Allah Ta'ala tak ada hubung dengan tak ada. Maka tidak panggil sifat sedia. Tengok. Maka sedia. Apa sedia? Sifat kidam ni. Yang semacam inilah dikatakan sedia yang zati. Kita nak bahas ni. Sifat kidam ni sifat sedia yang zati. Lawannya bagi sedia zaman ni, bukan zaman Islam. Ni aku pulang Islam, menggerimis mengundang. Nampak lagi? Sedia ada dua. Satu sedia zati,
Satu sedia zamani. Sedia zati ni macam sifat Allah, zat Allah. Yang mana lagi? Yang hakiki tu. Ni sedia zamani, makna dia panjang masa. Seperti rumah tu, bangunan tu 50 tahun. Kita pun kata ini rumah ni sedia ni. Memang sedia juga, tapi sedia zamani. Kenapa? Sebelum tu dia tak ada. Adapun sedia Allah Ta'ala memang tak ada sungguh. Dia panggil sedia yang zati. Jadi ada dua jenis sedia ni. Kidam ni. Tengok. Yang ni panjang masa. Sedia zaman ini panjang masa. Serta dahulunya tiada. Serta dia dulunya tak ada. Baru ada. Kita bukan nak bahas ni. Kita nak bahas. Iaitu sedia yang zati. Yakni sifat kidam Allah Ta'ala. Maka ini bukan maksud kita di sini. Bukan kita nak bahas sedia zamani. Kita nak bahas sedia zati, yakni sifat kidam yang ada pada Allah Ta'ala. Dia panggil sebagai sifat yang ternafikan sifat mula. Maka maksud dia dipanggil sifat salbiyah. Tengok. Qala musannif rahimahumullah. Gitu. Maka kidam itu, saya cakap pelan-pelan lagi, tarak. This my body is not rock. Semalam kena ceramah di Pendang, ceramah Amal Hijrah. Malam maring kena di Kampung Sawah, ceramah juga. Dan ceramah ni serak-serak so. Mengajar kita tak apa, dia tak kalau ceramah dia kena berapi, tu bi asap kot telinga. Nak marah di sini sama tu ya derahnya tu tengok. Maka kidam itu, sifat kidam tu hak kita bahas tu. Ialah ibarat daripada ternafi awal, yakni tertolaknya awal, tak ada awal. Tak ada mula. Tu maksud dikatakan kidam. Kalau orang tanya Tuhan bila? Mana ada bila Tuhan? Tak boleh tanyalah. Kita boleh tanya, mau beranak bila? Tahun bila? Bangunan piramid tu bila? Zaman Fir'aun ada zaman. Tuhan tak boleh tanya sebab dia tidak bermasa. Lama dah Tuhan. Lama lah daripada cai kita lagi tok kita dah royak kata adanya Allah. Boleh tak kata lama? Tak boleh lah kalau lama dia tua. Tuhan bukannya ada masa. Tuhan bersifat dengan kidam. Kena reti gitu. Kena mengajilah. Tengok. Yang ibarat daripada ternafi awal, ternafi mula. Dengan makna mula jadi. Nampak lagi? Adapun awal dengan makna yang ada sebelum daripada ada makhluk lagi. Makhluk tak ada lagi, Tuhan ada dah. Waktu tak ada matahari, bulan, bintang, orang tak kira jam lagi, petang, pagi tak ada lagi. Allah ada dah. Kita ni dia panggil zaman waktu dah. Ada waktu petang, pagi, siang, malam. Dia panggil waktu baharu. Allah itu bersifat dengan qadim. Maka dia ada sifat kidam. Gitu. Tengok. Qala musannif rahimahullah. Maka tidak dinafi akan dia. Tak boleh ditolak. Tak boleh kita tolak sekali-kali. Kerana sabit ia pada firman Allah. Maka kita tak boleh nafi kata apa? Tuhan itu tak ada mula. Kerana apa? Kerana sabit ia pada firman. Ada dalil nakli. Bukti yang menunjukkan Tuhan itu tak ada mula sungguh. Mana dia? Wal awwalu. Dialah Tuhan yang terawal. Awal di sini bukan makna masa. Tak ada mula. Pendeknya wajiblah kita i'tikad kata Tuhan kita itu bukan dahulunya tak ada,
Bukan baru adanya. Kita pegang itu. Bukan Tuhan dulunya tak ada, baru ada. Tak boleh sebut langsung kata ada tak ada dulu. Jadi itu dipanggil sifat kidam. Wajib kita pegang. Cukup ke sakat tu? Tak cukup lagi. Sebab apa? Nak pegang gitu tak bolehlah hati lagi. Kena cari bukti dulu. Bila cari bukti, maka kita fikirlah dengan fikiran kita untuk berkejak dalam hati bahawa pada Allah ada sifat kidam. Tengok. Kalam Musannaf rahimahullah. Beginilah maksud daripada ibarat ulama. Jadi ulama buat kitab, hurai bagi kita mudah faham. Kidam artinya sedia. Tu ulama hurai bagi kita mudah faham. Kalau pakai ayat Quran gitu kita tak erti. Kita orang awam. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan kekal wajah. Kekal di situ tu, kekal wajah tu kena hurai pula. Apa lagi? Jadi tak boleh kita nak reti kita ni, melainkan ulama buat kitab bagi kita. Tengok. Beginilah maksud daripada ibarat ulama. Jadi hak susul kita ni ambil daripada Quran. Buat kitab sifat 20 ni alim ulama. Sifat 20 ni ada tak zaman Nabi? Tak ada lah susun sifat 20 ni. Tapi sifat-sifat ni ada dalam zaman Nabi? Ada lah. Tak ada gina. Tuhan tu lah juga. Allah pun kata, Nabi Muhammad pun kata Allah Ta'ala ilmu. Nabi Muhammad pun kata Allah Ta'ala baqa. Nabi Muhammad pun kata Allah tak bersamaan. Tetapi tak disusun oleh ulama lah. Ni dak jangan duk mengaji lah sifat 20. Zaman Nabi tak ada. Bengok habis orang. Apa yang bodoh apa tak kata langsung. Ulama susun Nabi kita reti. Zaman Nabi ada lah. Nabi royak ada Allah Ta'ala alim. Royak lah. Nabi betul Allah Ta'ala maha alim. Ayat Quran pun royak. Innallaha alimul hakim. Zaman Nabi lagi. Royak ada kata Allah kekal. Nabi Muhammad apa royak? Nabi Allah Muhammad kekal. Allah Ta'ala kekal. Royak ada Allah Ta'ala bersifat iradat. Fa'alun lima yuri. Royak. Royak ada Allah Ta'ala itu bersifat hayat. Oh ya, tu ayat kursi tu. Oh ya Allah Ta'ala tu. Lah, ada belaka. Cumanya dia susun oleh ulama. Susun ambil sifat-sifat Allah. Ada tak zaman Nabi sifat Allah ni? Ada lah. Cuma tak susun buat 20 lah. Sifat wajib pada Allah tak terbilang banyaknya. Tetapi kalau qada 20 ni pun padanlah dengan fikiran kita, boleh faham. Maka buat zakat 20 pun cukup lah. Sifat yang wajib pada Allah tak terbilang banyaknya. Begitu juga yang mustahil, yang tak ada pada Allah pun tak terbilang. Tetapi qada 20 ni pun boleh faham dah. Lepas dah tanggungjawab syarak, padan dah dengan fikiran akal kita, kemampuan kita. Jadi mari lebih baru tak beri kita mengaji. Teruk lah. Dia nak mengaji kepala bapa apa? Kaduk gitu petik TikTok. Terus ada mik tu Tuhan aling. Terus ada mik tu Tuhan sama. Tuhan bahasa tu ngene mik tu. Ni pening kita pening. Dah ada lawan dengan orang kafir lagi, lawan orang munafik lagi. Dok lawan dengan ustaz-ustaz pula dah. Aku pening kepala sungguh lah. Pening sungguh lah. Orang dok buat molek dah lah ni. Yalah. Dia mau kata mengaji ni buat pening kepala. Aku tak pening kepala dia mengaji sifat 20 ya. Pening kepalanya kalau minum cekoroi. Ada kepatuk. Dia kata duk hurai jirin jising ni, buat pening kepala. Aku duk mengajar lama mana lah. Tak usah pening ya. Aku faham. Tengok nak murid duk mengaji. Dia kata kalau kita duk hurai buat jirin buat pening orang. La ilaha illallah. Nak pening kepala tu make penedo, make iketong. Nampak lagi?
bubuh ubat batuk. Tu kuklah pening. Ngaji sifat 20 tak pening tuan-tuan. Malah kita boleh faham lagi. Sifat ilmu Allah ni tak macam sifat baharu. Macam kita. Kita kena mengaji. Ilmu kita sikit. Takluk ilmu Allah ni. Wilayah kuasa dia tak mana. Kita faham kudrat Allah tu apa dia. Iradat Allah tu apa dia. Pening tak mana. Ada orang ni. Ada ustaz juga. Keping tak boleh mengaji. Aku tak kerti semua. Yang duk menari, menyanyi, tekakan, terkoyak, entah mau larang. Dia larang hak tu. Ada 3 suku tu. Tengok ustaz lah ni, mana ni. Kalau tok guru ni salah satu patah perkataan. Segala siaran TV, surat khabar tak panggil dah. Tutup terus. Tengok baru ni ke hadis palsu tu. Nampak Ustaz Don. Ustaz Don ni jasa banyak. Kalau tengok cara dia belajar ikhra' budak-budak, kaedah dia hajar tu menarik minat. Saya tengok zaman ikhra' dulu ni. Budak-budak minat, berkembangnya pengajian cara dia. Tiba-tiba dia ada keluar satu perkataan yang dia kata hadis palsu. Kita pun tak kerti ke bahagian tu. Tak apalah, pak siapa sampai stok siaran tak boleh ambil langsung dah. Yang penyanyi ni ku heran, penyanyi artis-artis ni. Kena takak keluar dengan bini orang. Terbit dari penjara isap dadah. Tak ada seminggu ya siaran-siaran TV make buat siaran rasau menyanyi. Mau tengok penyanyi-penyanyi tu. Ada yang kes mahkamah. Ada kes pelari bini orang. Ada kes isap dadah. Tak ada sebulan ya. Terbit tengok. Adalah rancangan bersama artis terkenal. Bekas penagih dadah. Boleh buat siaran langsung pula dah. Yang ustaz salah sikit, kerak habis. Nampak lagi tuan-tuan, alim ulama ni. Ustaz nak mengajar di Kedah, kena ambil tauliah Kedah. Nak mengajar di Perak, kena ambil tauliah Perak. Nak pergi Pahang, kena tauliah Pahang. 13 belah negeri, 13 tauliah. Bawa kertas 13 leh. Ya penyanyi ni start daripada Sarawak tu. Menyanyi pergi lautan lah bukit, di hotel apa semua boleh. Pelik lah. Di sini kita pelik tuan-tuan. Duk di mana orang-orang besar ni? Orang-orang yang ada jawatan besar mah kerja tak apa. Tak jaga agama Tuhan. Pakat yang mau pegang tu Allah beri. Ingat. Kerajaan Namrud, kerajaan Fir'aun lagi hebat. Haman tu menteri pada Fir'aun. Nama dia disebut oleh Allah dalam Quran. Nama kita sakat pegang jawatan kok dalam Malaysia ni. Tak sedap sembang lah. Jangan duk X, Y, Z sangat. Tekan agama. Nak lagi. Oi, bertekan agama Islam kita tekan. Apa tak ingat. Baca kitab. Aku tak sebut nama siapa. Salah kalau lah. Tengok. Qala musannif rahimahullah. Tak kata tak boleh. Kena kata. Kena. Beginilah maksud daripada ibarat ulama. Alim ulama buat ayat siap dah. Kidam artinya sedia. Kita faham lah suti. Tuhan ada sifat, tak ada mula. Nak pening datang pelama. Mustahil. Apa makna mustahil? Akal tak terima sekali-kali. Apa makna mustahil tu? Benda yang tak ada sekali-kali. Bukan benda koding, bukan benda baharu, bukan benda ada, bukan benda sungguh, bukan benda amrun iktibari. Tu makna mustahil. Jadi tak ada sekali-kali lah. Anak Tuhan benda mustahil. Bini Tuhan anak benda mustahil. Apa makna mustahil? Mustahil bukan benda ada, bukan benda sungguh. Ni badan kita ni benda ada. Gerak kita ni benda hal. Buahnya luruh tu benda sungguh. Jadi mustahil bawah pada tu lagi. Buahnya luruh. Yang kita nampak buahnya kan nampak luruh. Mamak. Mamak mu nampak tak mamak? Mu nampak buahnya kan mu nampak luruh. Kita nampak buahnya. Jadi buahnya tu benda ada. Luruh tu benda sungguh. Sungguh pun tak mustahil tu.
Jadi bila royak mustahil Allah Ta'ala itu baharu, jadi baharu tu tak ada sekali-kali lah. Kan payah mana? Bila royak kata anak Allah itu mustahil, jadi anak Allah tu bukannya sungguh, bukannya benda ada, bukan amru i'tibari, bukannya hal. Tak ada semata-mata. Bukannya benda qadim, bukan benda baharu. Bila orang sedia tu, kita faham ta'rif mustahil. Jadi mustahil lawannya baharu. Jadi baharu ni tak ada pada Allah sekali-kali. Gitu ha. Kena faham gitu. Percaman. Menata apa percaman? Dalil bukti. Mana bukti yang kata Tuhan tu ada sifat kidam pada dia, pada zat dia tu? Apa dia tu? Yang kita kata sedianya Allah Ta'ala bukan baharu itu, yakni bukan mula tu, ialah kita fikir dengan apa? Fikir dengan fikiran. Tengok Tuhan tak akal di kepala ni. Bukan suruh fikir bak duit KWSP ya. Bukan suruh fikir bak cari makan minum berak kecing. Tuhan suruh mencari akidah. Sebab tu syarat wajib mengaji apa dia? Mengaji ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, syarat antaranya berakal. Kenapa? Akal ni boleh nazar, fikir. Syarat yang keduanya mata nampak sebab boleh tengok. Mana bukti Allah kidam? Mu fikir tengoklah makhluk ni. Mu tengok putih mata lah makhluk ni. Boleh tak makhluk ni ada sendiri? Tu dia panggil guna akal. Nazar tilik tengok alam ni. Yang boleh datang dalam fikiran kita ni. Segala benda makhluk Allah Ta'ala ni. Tu dia panggil kita fikir dengan akal. Pak siapa fikir? Nak cari bukti kata Allah Ta'ala ada padanya sifat kidam. Tu saja. Tengok. Dia kata kena. Ialah kita fikir. Fikir kata macam mana? Kalaulah tak sedia, tentulah baharu. Dia macam tu ya. Jawab klik dengan fikiran kita. Allah ni kita pegang bersifat dengan sedia, kidam. Jadi nak dapat jawapan Allah kidam tu, kena cari dalil. Dalil akli dia panggil akal. Nak datang dalil akli, kena nazar, tilik. Kalaulah tidak kidam, tentu baharu. Bukan kita nak kata baharu lah, cuma nak cari dalil saja. Maka apa dah? Yang baru ada itu tentulah sekalilah ada yang mengadakan dia. Kalau benda baru, tentu ada tukang yang buat dia. Macam kita benda baru ni lah, langit, bumi, orang ni. Fikirlah dapat jawapan lah. Kerana tak sah nak jadi sendirinya. Pasal apa? Akal kita fikir, kita makhluk ni tak terima tumbuh sendiri, timbul sendiri. Pokok kayu tak timbul sendiri. Tubuh badan kita ni asalnya tak ada. Boleh tak kita buat diri kita jadi diri? Mana boleh jadi? Tiap-tiap barang ada tukang buat. Ni menata botol mineral ni jadi sendiri kan botol ni? Botol ni membuat botol ni. Boleh tak weh? Mau berfikir dengan otak mah. Ni menata gelas ni. Boleh tak diri gelas ni asalnya tak ada? Maka diri gelas yang tak ada ini menjadikan diri gelas. Otak miring gitu ya. Melainkan otak gelas ni, melainkan fikiran kita menerima bahawa ada tukang yang mencipta gelas. Begitulah alam semua ni. Akan kita menolak bahawa alam ni asalnya tak ada. Sedangkan alam ini ada. Maka akan kita tak boleh terima bahawa alam ni jadi timbul sendiri. Melainkan ada tukang yang menjadikan dia. Jadi kalau jadikan dia dipanggil baharu. Bila benar baharu ada yang kena jadi.
Bila kena jadi, tengok tadi ni. Tengok dah. Maka kerana tak sah nak jadi syirik, maka yang mengadakan dia itu, jika ianya qadim, maka dialah Tuhan. Dia jadi gitu klik lah. Kalaulah Tuhan tidak qidam, tentu dia baharu. Kalau dia baharu, tentu ada tukang yang membaharukan Tuhan. Kalau yang membaharukan Tuhan tadi ni, Tuhan ni tak boleh panggil ni lah. Hak ni pula jadi qadim. Kawan ni pula siapa buat dia? Dia pening kepala dah lah. Tak boleh pergi lah. Nampak lagi. Otak tak boleh terima sekali-kali. Dan jika ianya baharu, tentu ada yang mengadakan dia juga. Maka jika adalah yang mengadakan dia itu, ialah zat yang dia beri ada itu, maka tentulah bahung juga. Kerana berhimpun dahulu dan kemudian. Tak boleh jadi. Akan kita fikir, kalaulah Tuhan itu ada baharu, ada mula, tentu ada tukang yang membuatkan dia. Tukang yang buat Tuhan itu siapa dia pula lah? Kita kata seorang lagi lah, Ibrahim nama dia. Tahu lagi? Ibrahim pula. Ibrahim ni Yusuf dah buat dia. Pula dah. Yusuf dia bila buat dia. Ibrahim dah buat dia. Amin dah lah. Sama lagi. Kalau dia kata dia pun dibuat oleh kawan ni, maka kawan ni pun siapa dia buat dia? Kawan ni lah buat dia. Dia panggil apa ni? Dia panggil daur. Berkeliling dengan benda yang sama, mustahil. Berhimpun dua benda sekali. Ataupun macam ni. Kawan ni siapa dia buat dia? Siapa mula? Kawan ni. Siapa buat kawan ni? Kawan ni. Kawan ni dah siapa dia buat? Kawan ni. Kawan ni. Kawan ni. Kawan ni dah. Siapa dia? Dia ni buat. Dia ni siapa dia buat dia? Dia ni. Dia berpening lah. Asal kawan ni tak ada. Okay. Kita ambil start di sini. Pusing pergi mari klik. Kawan ni buat kawan ni klik. Lagi lah. Tu dia panggil daur. Macam kata sekar tu. Itu jalan fikir mustahil tu. Nak royak kata tak boleh di Tuhan bersifat ada tukang buat. Dia panggil apa tu? Daur tak kesudahan. Gitu tak? Tak kesudahan. Ayo. Maka inilah dinamakan dia daur. Daur tu Tuhan yang sama, buat Tuhan yang sama, buat ya Tuhan yang tu. Berkelimu buat aku buatmu. Boleh jadi terima akal tak? Tak boleh. Lagi. Kita tanya siapa dia buat Tuhan, kalau dia baharu, adalah satu Tuhan lagi. Tuhan tu siapa dia buat dia Tuhan tu? Tuhan hak buat dia, itulah buat dia. Bening dah. Boleh apa mak? Bamak cipta saya cipta bamak. Nak duduk mana? Tak boleh pergi sampai sudah. Maka akan menolak, dia panggil mustahil pada akal. Kita kira jalan satu lagi pula. Tengok. Maka tentu, dia kata. Maka tetaplah mustahilnya. Tak boleh terima sekali-kali. Kemudian jika adalah yang mengadakan dia itu, ada dahulunya yang mengadakan dia. Demikianlah ada yang dahulu. Ini satu contoh lagi. Kalaulah Tuhan tidak qidam, tentulah ada tukang buat dia. Okey. Siapa buat dia? Adalah Tuhan seorang lagi. Nama Yusuf. Yusuf siapa buat dia? Ibrahim. Ini contoh tuan-tuan. Saya duduk bunyi buat kerak wera pula. Ustaz Zamri kata Tuhan nama Yusuf. Kena panggil pula aku. Ni menatang rakaman ni pokok pening juga. Kerak perhabis tak apa. Royak perhabis. Nak mengaji. Kena royak bimolek. Contoh nak memang dah faham. Tidaknya bengong. Kalaulah kita fikir Tuhan tu ada mula, maka tentulah ada yang buat dia. Kita ambil jalan. Jalan mana? Jalan satu lagi. Dia panggil tasasul. Apa dia?
Siapa buat dia? Tuhan seorang lagi lah, nama Yusuf. Yusuf pula siapa buat dia? Ibrahim. Ibrahim Hamuk buat dia. Hamuk siapa buat dia? Ja'far. Ja'far lah. Ja'far Derih buat dia. Derih siapa buat dia? Anwar. Anwar siapa dia buat? Najib. Najib siapa dia buat? Zahid. Umumnya nak gelak, aku nak bagi contoh faham. Ni contoh faham. Zahid siapa dia buat? Ahmad. Ahmad siapa dia buat? Maslam. Habis tak? Tak habis. Dia kodogi dia panggil tasalsul. Akal tak boleh terima lah kalau duk galik Tuhan pun tak jadi nak jadi alam ni belah mana. Maka dengan jalan daur pun mustahil, dengan jalan tasalsul pun mustahil. Kesimpulan dia wajib Tuhan bersifat dengan kidam. Macam tu lah dipikir akli, fikir akal. Kalau orang setengah kita royak kata kena Tuhan bersifat kidam, tak ada mula. Aku tak percaya. Kita baca ayat Quran. Aku tak percaya ayat Quran. Dia kata kena. Okey, kita bahas lah. Kalaulah Tuhan tidak kidam, tentu ada mula. Siapa nak buat dia? Dia pun royak ada satu lagi. Satu lagi dia buat dia. Jadi gitu. Duk buat tak habis-habis, maka akan tolak mustahil. Dengan jalan daur lagi pening pala, mu buat aku buat mu dua. Maka kesimpulannya kita dapat kejak dalam hati Tuhan itu sifat kidam. Macam tu yang nak pening, tak apa. Tak pening ke darah lah. Ada kepatut kita mengajar sifat 20 pening ku bahaya. Pening tak mana? Tak mengaji pening sungguh. Jadi bodoh tak tahu gagal itu. Nyekata ikut berasa terbit dah. Apa lagi? Tengok kita. Tengok. Kemudian jika adalah yang mengadakan dia itu ada dahulunya. Macam tadilah. Yusuf wa Ibrahim wa Hamuk bayar. Tak habis-habis. Yang mengadakan dia demikianlah ada yang dahulu. Ni nak baca macam mana ni? 222 kali boleh baca. Ataupun nak baca ni 222 pun boleh. Yang dahulu. Ataupun nak baca 222 kali. 222 kali. Dahulu. Nak royak kata panjang tak habis-habis. Apa lagi? Hingga tidak su. Tidak su ni bukan su tulang tu. Tidak penghabisan. Ini cakap pasal kapur ni. Kitab ni pasal petani. Tidak su. Tidak berkesudahan. Kodogi. Sebelah kemari dah. Kodogi. Tak habis-habis. Maka tentu bahung. Dia tak kata muhung, dia kata bahung. Tengoklah kitab, dia tak tulis muhung, Pamat. Muhung orang ilir, Pamat. Dia tak kata miwaw, dia kata ba'alih, bahung. Ni bahasa Bali ni. Bali ni international language. Antara bangsa. Mau ingat koma-koma dalam kitab, mungkin cari tengok. Kitab-kitab tauhid KPK yang tulis muhung, mana ada? Bohong pun tak ada. Bahung ada apa tengok tu? Ba'alih hawa ngabahung. Tengok. Tu orang Bali jangan cip pasal. Saya pergi ke belah Keluar Nerang pun cakap macam ni tak. Sampai ke Bukit Gantang tu cakap macam kita. Aku kata sakan juga aku mau ni. Alah ke. Jadi banyak bahasa ni orang petani banyak. Aneh. Maka tentu bahung juga. Kerana tiap-tiap benda yang tak bertambah-tambah itu, jika sangat banyak sekalipun, tentu su juga. Banyak tara mana pun habis. Seperti kita gulung tali. Faham tak? Kita gulung tali banyak-banyak. 100 meter, 200 meter, 300 meter, tok di sana segulung. Mu tarik mari. Dia ada ujung tak? Dia akan habis. Begitulah kalau Tuhan ni ada mula, siapa buat dia? Hak nu siapa buat dia? Hak nu dia akan habis. Kita dah. Dari kita, pak kita, cek kita, tok yang kita habis di Nabi Adam. Sampai tak Allah tak ada mula. Nampak lagi.
Tadi kata tu. Maka di situ kita terima kata apa? Dengan jalan daur pun tak masuk akal, dengan jalan tasasul tak masuk akal. Yang kita terima Allah bersifat qidam. Macam tu yang mengaji. Kita mengaji bukan nak ambil CJ weh. Nak ambil CJ pun tua-tua nak mati dah tengok ni. Beri nak pergi pegang akidah betul ya. Bukan ambil CJ periksa. Nama lagi bukan nak laku deh. CJ dia kali ni. Mengaji kitab ni. Tak laku dia nak pergi kerja-kerja pejabat pun tak laku. Minta cok sawit pun dia tak pakai boran ni. Dia kena ada ring. Yang kita penting adalah untuk pegang akidah kita lebih betul dengan pegangan Quran royak. Jadi Quran pun royak Allah itu tak ada mula. Jadi hak kita bahas dengan akal kita pun selari dengan Quran. Tu dipanggil Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa maksud? Akal kita dipandu oleh wahyu Allah. Tak berlari. Bila hurai Quran kena dengan perbahasan akal kita. Bahas Tuhan Kudrat pun kena dengan Quran. Tu dipanggil akal kita dipandu oleh wahyu. Dengar lagi. Berapa bahas Quran betul tak? Quran royak Allah Taala tak ada mula betul. Kena tak dengan kita bahas? Kena. Tengok. Maka nak bertambah-tambah. Hala kata lebih tua itu mustahil lah. Kau dok pergi kat depan dia takkan tambah, dia akan habis. Kita daripada pak kita pada tok wan kita tok wan kepada cek tok yang dia akan habis di Nabi Adam. Tahu tak? Maka yang semacam ini dinamakan dia tasalsul. Ini perbahasan akal bagi membahaskan bahawa Allah Ta'ala itu qidam. Kita buka dengan jalan daur tak boleh terima, dengan jalan tasalsul akal tak terima. Yang akal terima Allah Ta'ala bersifat qidam. Gitu. Maka tentu bahung juga sebelah umbi dan sebelah tua. Kau belah ni pun bahung, kau belah nun pun bahung. Tak boleh. Tak ada lah. Jadi Tuhan tidak kebelah beranak, Tuhan tidak diperanakkan. Jadi gitu lah. Dalam Quran tak? Walam yakul lam yalid walam yulad. Ni bahas ni. Jadi kena dengan Quran tak? Kenalah. Tidak, Tuhan tidak beranak. Beranak kau belah bawah ni. Kau dok pergi cucu cicit piak piuk. Dan tidak diperanakkan kepada bapa tok orang tok cik. Ini perbahasan akal kita kena dengan Quran tak? Dia panggil Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab akal kita bahas pelaga dengan Quran selari. Tu dipanggil Sunnah wal Jamaah. Salah tak mana? Tak salah. Ni baru sifat qidam, kudrat, iradat, ilmu sama saja. Tapi kena mengaji lagi lah. Nak tengok. Maka apabila kamu nyata dah, terang dah, setelah kita bahas ni, kata mustahil ada suatu dengan sendirinya, akan kita menolak sekali-kali sesuatu tu tak ada dengan sendiri. Dan juga mustahil daur. Hak tadi ni, mu buat aku, aku buat mu. Satu masa duduk dalam satu benda. Nak buat kena. Mu buat aku lah. Siapa buat dolah? Berahing. Siapa buat berahing? Dolah. Main dah. Akal boleh terima tak? Tak boleh, dia panggil daur. Dan jalan tasasul. Apa dia? Dolah buat berahing. Apa tu? Siapa buat berahing? Yusuh buat Muhammad bu. Hak tu tasasul. Tak habis juga. Tak terima juga. Maka tetaplah mustahil nak ada Tuhan dengan salah satu daripada tiga jalan. Pertama apa dia? Tak boleh ada dengan sendiri. Tolak bang. Kenapa? Tak terima akal. Nombor dua, tak terima dengan jalan daur. Ada tukang buat dia buat tukang tu. Si tukang pun menjadi tukang dua-dua. Dan dengan jalan tasasul bercelerek, membuat aku waktu kawan buat aku tak lagi juga. Kita tolak dengan tiga jalan ni. Jadi hak kesimpulan dia hak mana? Hak kesimpulan dia Allah Ta'ala tak ada mula. Setelah akal kita berbahas tadi,
Tak boleh pergi dah. Maka jawapan dia, kalau begitu tetaplah sedianya Allah Ta'ala. Macam tu je lah. Lepaslah dua sifat. Dulu sifat wujud, Allah ada. Jadi bukannya suruh bahas wujud kidam bakar macam tu. Kalau buka-buka kitab nak baca kudrat dulu pun boleh. Tapi tak kena peraturan orang panggil. Ulama lah susung. Nak membahas sesuatu, kena ada benar dulu. Kalau pergi buka-buka baca kudrat tu, pening kepala gitulah. Maka disusunglah wujud kidam bakar. Bukannya wajib baca hak wujud kidam bakar gitu. Dah nak baca tak mana dulu boleh. Disusun supaya apa? Sebab adat dia. Nak bahas sesuatu, biar ada benar dulu. Nak bahas bak ayam. Buka-buka bahas kaki, tak kena. Royak dulu ada ayam. Baru bahas kaki ayam. Tangan ayam. Daging ayam. Apa lagi? Cara macam tu. Gitu. Gitu kan. Jadi ulama susung supaya kita mudah mengaji. Bahas wujud selesai dah. Lepas tu bahas sedia. Baka, mukhalafah, masuk kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ini tuan-tuan yang boleh bawa kita sampai mati ni. Hidup dalam dunia ni pun kena Tuhan. Barulah cakap tak tengok tinggi sangat. Hidup pun tak lepuh ikut berasa sangat. Sebab kita faham kita ni dihatur oleh Allah. Kita ada ni pun kudrat Tuhan beri timbul. Kita hitam, putih, kuning, biru ni pun Allah tahu. Sebelum kita ada lagi, dia yang menentu kita hitam, putih, kerja pomen, kerja cikgu, kerja doktor, Perdana Menteri. Kenapa? Kita tahu dia lang iradat yang menentukan, mengkendaki. Nasib kita baik buruk kita tahu qada dan qadar dia. Awal lagi kalau tak mengaji kita tak faham. Kita kata kita belaka. Sebab apa mu kaya, sebab apa mu miskin, sebab apa mu susah. Kita tahu Tuhan hak ni buat. Atau kena mengaji bak Tuhan. Tengok. Kalau begitu tetaplah sedianya Ta'ala dan bukan baharunya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Takdir ini atau satu perkara yang ditimbulkan oleh Allah Ta'ala. Oleh apa dia? Oleh Allah Ta'ala dengan sifat kudratnya. Itu dipanggil takdir Allah Ta'ala. Nasib ni kalau cakap mudahkan bahasa kita adalah kodok. Kodok itulah nasib kita. Nasib baik. Kodok baik, kodok jahat. Jahat di sini bukan nak meropok bank, jahat sini buruk. Perkahwinan itu kodok yang baik, nasib yang baik. Perceraian itu nasib yang buruk. Ini mana dia ada hidup kita bercerai-berai? Ada. Dia panggil kodok Tuhan, ketentuan Tuhan. Maka menimbulkan perceraian tadi dan menimbulkan perkahwinan baik buruk tadi oleh Allah Ta'ala yang bersifat dengan kudrat. Maka dipanggil takdir. Jadi nasib dan takdir ini dua perkara yang duduk sekali. Cumanya berlaku baharu itu oleh sifat takdir Allah. Istifat kudrat Allah. Qada ni bukan berlaku lah ni. Ditentu sejak azali lagi. Nasib itulah. Nasib nak jadi baik kan, nak jadi buruk. Kodok baik, kodok buruk tu Allah tentu siap. Mengkenaki kawan ni akan menikah, kahwin, maka kodok yang baik. Mengkenaki oleh Allah Ta'ala, Allah menentu dia akan bercerai tumbila-tumbila. Dia panggil kodok. Bila lagi tu? Bukan waktu baharu, waktu koding lagi. Tentu siap dah. Maka Allah dengan sifat kudrat pula. Kudrat ni dia panggil takdir tu. Menimbulkan takdir tadi. Cerai dia macam mana? Bergaduh macam mana? Nampak lagi? Sampai ke mahkamah, tak sampai mahkamah. Itu dipanggil takdir yang ditimbulkan oleh sifat kudrat. Itu dipanggil qada dan qadar. Qada dia tak ada mana? Qada itu di bawah takdir. Qada itu nasib. Ketentuan sejak azali. Boleh faham ni? Tak ngaji. Kalau kau sampai esok sifat kudrat, sifat iradat, dia akan bahas tu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah fakihna fid din wa alimna ta'wil. Waj'alna min ibadikal ulama wa salihin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.